Welcome and hi everyone. Okay, so for this video, we will cover chapter 7, matrices. Right, as you can see in the chapter overview, we have 4 parts. We have 7.1, 7.2, 7.3 and 7.4. Okay, so for this video, we will only cover part 1, which is type of matrices, transpose matrix, and see operation on matrices. So we will do different videos for each part, so you will have 4 videos in this chapter 7. Okay, so I will upload 4 different videos according to these 4 parts. Okay, so first let's look at the definition of matrix. Okay, as you can see here, a matrix is a rectangular array of numbers enclosed between brackets. Okay, ingat bila awak ada bracket, close bracket macam ni, ini menunjukkan matrix sama ada segi bracket yang macam ni petak ataupun bracket yang macam ni. So dua-dua ni denote sebagai matrix bila dia ada nombor macam ni, A, B, C, D, E, F, ataupun boleh jadi dua je, A, B, C, D. Okay, so dia boleh jadi dua. Kat sekolah awak belajar 2 by 2 je kan. Alright, so sekarang ni kat matrix kita akan belajar 3 by 3 ataupun kita ada 3 kolom, 3 row. Alright, so jom kita kenal balik atau kita ingat balik ciri-ciri matrix. Okay, so kat sini saya tulis M rows and column. Rows tu apa? Kalau bahasa Melayu, rows ni adalah baris. Okay, baris ke berapa. Columns is laju. Kalau salah tolong betulkan Right, so cara nak ingat. Okay, biasanya awak ingat baris daripada kiri ke kanan, betul tak? So baris, first row, second row, third row, fourth row. Kalau awak tengok ni M row, bermaksud ni row yang pertama. Alright, ni row yang pertama, ni row kedua, ni ketiga sampai row sampai row M. Okay, so kalau columns or laju, dia ke bawah. Okay, ke bawah kalau awak tengok the second term. Okay, so ni kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga dan kolom N. So sampai hujung dia akan jadi M times N. Senang nak ingat, awak mesti sebut bila elemen A1, A11, A12, A13 adalah elemen. Okay, mana saya tahu di sini. Okay, Aij is element. So I is row, J is column. Awak kena ingat, anything melibatkan matrix, bila kita kata order mesti M by N. Okay, this is row by column. Alright, atau baris by laju. Okay, so kalau awak tak ingat, senang je cara. Awak kena geleng dulu. So kalau awak geleng adalah row. Alright, geleng maksud tak nak. So tak nak awak gerak kepala kiri kanan. Cuba geleng. Okay, geleng. Kalau so masuk matrik tak nak dia panjang kan. Kita senang. Tahu tak jawab soalan ni? Tak tahu miss, tak tahu. Semua geleng je. Tapi bila dah cuba, baru awak angguk. Okay, so memanjang hidup kita ni geleng aja kan, semua tak tahu. Okay, barulah tahu. Okay, so angguk is column. Alright, so kalau awak tengah buat kerja, tiba-tiba nak tahu order, so geleng dulu. So awak geleng, okay, geleng row yang pertama, geleng kedua, row yang kedua, geleng lagi row yang ketiga. Awak tengok kalau row maksud kalau awak angguk, berapa kali awak kena angguk. So kalau awak angguk kat sini 3 kali, maksudnya 3 lah kolom dia. Okay, itu cara lah kalau awak macam tak ingat sangat. Alright, so row by column. Tu yang penting ni, order dia mesti row dulu baru column. So if a matrix, kalau tengok kat bracket ni, if a matrix A has M rows and N column, then A is called an M by N matrix. Right, so awak kena tahulah notation ni. So Aij bermaksud, contoh saya ada A11. Jadi nombor tu, contoh A11 ni value dia 2. So 2 akan berada pada row pertama, kolom pertama. So sini akan jadi tempat 1. So E11 is special for the element. Element means nombor. Nombor dalam matrix. Awak jangan keliru pula. Right. So ini adalah pengenalan sajalah. So let's go to example to see more clearer. So
you can look here example 1. Okay, saya lupa nak ingatkan. Dalam nota awak muka surat 48 bermulanya chapter 7. Alright, so let's look at example 1. So dia bagi kita 4 jenis matrix. So all of these are matrix. Okay, walaupun berbeza bentuk, kalau nampak je bracket macam ni, alright, ataupun dia buat macam ni 2, 3, 4, 5, this is also a matrix. Alright, jadi ada bracket dan ada nombor. Alright, so first thing, tengok soalan dia, what is the order? Okay, order of matrix A and B. Alright, so macam saya cakap tadi, saya nak hitam sekejap. Macam saya cakap tadi, untuk tahu order bagi matrix A, kita tengok dulu. Okay, first saya kata M by N, betul? Row by column. Tapi kalau awak tak ingat, first mesti kena geleng. Ingat, semuanya susah awak. Awak semua kata susah kan? So geleng dulu. So ada berapa kali awak kena geleng? 1, 2, 3. So 3 kali geleng, so 3. Darab dengan berapa kali kena angguk kolom kita? Awak angguk 2 kali je kan? So sini dengan sini kita punya kolom, ini kita punya row. So 3 by 2. So awak angguk 2 kali, awak geleng 3 kali. So yang ni pula kita punya matrix. So ini betul tak? Sama, 3 by 2. Matrix B, tengok kena geleng berapa kali? Geleng 2 kali. So 2. Darab dengan angguk berapa kali? 1, 2, 3. So angguk 3 kali, kolom dia 3. So kalau nak check, tengok row. Row 1, 2, kolom 1, 1, 2, 3. Alright. So angguk geleng je awak dah tahu dia punya column and rows. Okay, so usually saya nak ingatkan column and rows kita akan tulis di sepadam ni. Column and rows akan tulis pada tepi hujung belah kanan sekali matrices tu. So yang ni kita tahulah 2 by 2. This one 1 by 1. Okay, awak geleng sekali, awak angguk sekali. Sama juga ni, awak geleng 2 kali, angguk 2 kali. So 2 by 2. So sini kita dah jawab lah soalan-soalan dia. So matrix C order dia adalah 2 by 2, D adalah 1 by 1. Jangan tulis 1 sahaja Ingat, dia mesti M by N. Kalau nampak dia 1, buat je 1 darab 1. So order dia 1 by 1. Kalau ni awak dapat 2, buat je 2 darab 2 atau 2 by 2. Okay, tu matrices dia. So and then they want us to find, this is what I mean by AIJ tadi. So sekarang dia kata if A is AIJ, dia kata cari A21, A31. Alright, saya pesan first mesti angguk ataupun row. Alright, so 1 ni adalah geleng. Sorry, saya dah salah dah. Okay, angguk geleng row, baru angguk kolom. Alright, kolom. So awak kena cari elemen pada row kedua, kolom pertama. Okay, row yang awak kena tengok row yang kedua. So tengok matrix A dulu, matrix A. So row yang kedua, geleng 2 kali, so dekat sini lah. And then dia nak angguk sekali, kolom sekali. So the first time yang awak angguk, this is 8. So this is the value 8 here. Alright, so A21 is 8. Then A31, 31 bermaksud geleng kali ketiga, 3 kali, 1, 2, 3. Okay, so here lah. Alright, so dia pada row yang ketiga, kolom yang pertama. So bermaksud first time ni awak angguk lah, so -6. Sama tak? Sama. Banyak angguk geleng. Kalau tak ingat lah. Kalau ingat, gunalah okay, row and column. Alright, ini sama juga dengan B equals to Bij. So identify B11 and B12. This is first row, first column. So automatically first row, first column 5 lah. Then this one first row, second row, first column. So kena geleng 2 kali. So bermaksud dia berada pada row yang kedua. Angguk sekali. So angguk sekali, apa yang intercept dengan dia? Negatif 2. So sebab tu B21 adalah negatif 2, B11 adalah 5. Okay, ini baru basic. And then we go next to type of matrices. Kita ada berapa jenis ni? 8 jenis. Alright.
So ini saya nak awak tolong baca sendiri, right? Baca sendiri. Tengok jenis-jenis yang ada, recap balik waktu kat SPM dulu. Awak ada row matrix, column matrix, square matrix, okay? Zero matrix apa? Kalau semua zero. Diagonal matrix, identity matrix, lower triangular, upper triangular, ni semua awak boleh baca dan fahamkan. Saya bukan suruh awak skip okay, sebab dah besar, tolong baca sendiri, faham sebab dia simple. So saya tak nak drag masa. Okay, so tolong baca sendiri. Right, fahamkan betul-betul jenis-jenis matrices. Right, dia sangat penting, ni adalah basic kepada awak punya next calculation awak. Alright, so we go to 7.1b. Our next subtopic in 7.1, transpose matrix. Alright, transpose matrix ni, erti kata lain, saya highlight the transpose of a matrix A written as AT, A power of T. Alright, so itu adalah transpose matrix. Notation dia, T ni adalah notation bagi transpose. Kalau kita ada matrix B, transpose dia adalah B transpose. Kalau kita ada matrix C, transpose dia adalah C power of T. Kalau power of T, C transpose lah. Right, so is the matrix obtained by interchanging the rows and column of matrix A. Okay, senang je. Awak tukar column dengan row. Contoh dia bagi kat sini, A sama dengan 3/3. So A11, A12 ni elemen dia lah. Dia tak bagi nombor, dia hanya bagi general form. So dia interchange row dengan column. So awak tengok row pada A. So row yang mana? Galeng yang pertama. So galeng yang pertama yang ini. Alright, so galeng yang pertama adalah yang ini, saya highlightkan kuning. Awak kena tukar dia, bermaksud bila awak nak buat A transpose ni, okay, bila awak nak wujudkan matrix A transpose, awak kena tukar kedudukan row jadi kedudukan column. So kalau perasan sini A11, A12, A13, dia jadi daripada geleng, dia jadi angguk yang pertama. So kalau angguk yang pertama di sinilah. Okay, yang ini. Ni saya cuba highlightkan dia. Alright, so A11, A11, A12, A12, A13, A13. Dia bertukar interchange. Itu maksud interchange row and column. Sama juga kalau awak perasan. Saya ambil warna lain. Hijau. Okay. So untuk row yang kedua, saya akan tukar jadi column yang kedua. So angguk yang kedua lah. So this is our second column. Okay, kita tukar tempat A21, A22, A23. And then contohnya saya nak ambil color yang lain. Saya ambil pink ya. So row yang ketiga, dia akan jadi column yang ketiga. Okay, so you know the drill. Right? So that means matrix transpose. Transpose matrix. Very easy. Interchange the row and column. Dia akan jadi masalah kalau awak tak tahu mana satu column, mana satu row. Ingat row geleng. So geleng, tukarkan semua yang geleng kepada angguk. Okay, awak tukar position dia ikut warna ni. Right, boleh Okay, so this is the properties of transpose matrix. Right, so apa yang awak perlu tahu, kalau ada dalam bracket dua matrix awak tambah atau tolak, ada transpose. Awak boleh masukkan transpose tu kepada setiap matrices dapat yang belah kanan. Okay, next, if you have transpose, ada transpose lagi dua kali, awak akan dapat matrix tu sendiri. And then if you have A, B transpose, bila awak nak expand beza kalau plus minus, kedudukan dia sama je. Tapi kalau darab A darab matrix B transpose, awak akan jadi B transpose A. Okay, ni pun penting. Alright, ni student selalu buat salah. Tolong betul-betul fahamkan properties transpose. Okay, dia boleh tanya macam-macam jenis soalan kalau awak tak mahir. Properties ni, kat situ awak silap. Ingat, biasanya plus dia tak ada masalah. Bila multiply, dia akan ada masalah sikit. Satu lagi, matrices tak boleh ada divide. Tak boleh bahagi. Awak kena ingat tu. Dia takkan ada matrix A bahagi matrix B. Takkan pernah ada. Okay, tak boleh. Okay, matrix A and B tak, sebab tak tengok kat sini, dia cuma melibatkan multiplication, addition, subtraction and also
multiplication by scalar. Alright, dia takkan ada bahagi. Dia cuma kalau boleh nak bahagi pun dia akan bahagi, bukan bahagi, dia akan darabkan dengan pecahan. Contoh 1/4 yang ni lah. So maybe dia nak 1/4 times matrix A transpose. Macam ni boleh. Alright, so dia tak akan pernah ada matrix bahagi matrix. Okay, ingat tak ada. Alright, so and then the next properties K A transpose. Contohnya constant darab dengan A, lepas tu dia transposekan. Bermaksud juga awak boleh keluarkan K tu tanpa transposekan K ni, right? Yang hanya transpose adalah matrix tu saja. So dia akan dapat K A transpose. Okay, so itu antara properties je lah. So awak boleh refer, boleh ingat, boleh fahamkan. Alright, so next we go to symmetrics, metric and skew symmetric. Okay, benda yang awak perlu faham kat sini adalah bila awak diberi square matrix. Square matrix means, awak tengok balik tadi types tu, dia mesti 2 times 2, 3 times 3. Alright. Awak punya maksimum pun sampai 3 by 3 sahaja. Awak tak akan ada 4 by 4 matrix. Alright. So paling maksimum awak akan belajar pun 3 by 3. So 3 by 3 darab dengan matrix 3 by 3. Okay, itu paling maksimum. Dia takkan naik sampai 4 by 4. So 4 by 4 memang tak ada lah. Alright, tak ada. Okay, so kata if you have a square matrix, a square matrix is symmetric if it equals to its own transpose. Bermaksud equation ni, kalau awak dapat A equals to A transpose, matrix A adalah symmetric. Okay, ni awak perlu ingat untuk symmetric matrix. Right, so saya padamlah yang unnecessary ni. Okay, so symmetric, ingat A equals to A transpose, dia punya properties. And then next, if we have skew symmetric. Skew symmetric, bezanya A equals to negative A transpose. Itu skew symmetric. Alright, kalau symmetric, A equals to A transpose. Kalau skew symmetric, matrix A tu sama dengan negative A transpose. So contohnya awak tengok sini lah, dia ada dalam nota. Alright, so we go to example 2. Okay, example 2. Kalau example 2 ni dalam nota awak page 51. Alright, page 51. Okay, so if we look at example 2, dia bagi kita ada 3. Example 2 ada 1, 2, 3. So we look at number 1. So 1B. 1, dia kata if B is 2, 1, 3, find B transpose. Alright, and then kalau kita diberi D, find D transpose. Alright, so first thing first, apa yang saya buat kat sini adalah saya tulis order dia. Penting so awak akan tahu ni this is 3 by 1. Awak kena geleng 3 kali. 1, 2, 3 means 3 rows. Dan awak angguk sekali means 1 column. So this one awak angguk 3 kali, geleng 3 kali, so 3 by 3. And then to find the transpose, simply you change from column to row. So daripada column jadi row to 1, 3. So dia daripada menurun ke bawah macam ni, column dia jadi row. So this one you just interchange lah. Alright. So kalau D nak jadi transpose, maksudnya row jadi column 1, 3, 3, dia akan jadi column dia 1, 3, 3. So kalau row dia 2, 5, 4, second row dia akan jadi second column 2, 5, 4. Ataupun kalau dia ada 1, 3, 5, kita punya row yang ketiga, dia akan jadi kolom ketiga 1, 3, 5. Boleh Alright, very simple. So second, number 2, if A 3, negative 1, 2, 1, B 5, 2, negative 1, 3, show that. Okay, so now dia bermain dengan properties lah. Kat sini as usual tulis dulu, this is 2 by 2, 2 by 2 matrix. Alright, show that equation ni A plus B bracket T transpose equals to A transpose B transpose. They want us to verify this properties here. Alright, property yang pertama. So benda yang perlu buat bila dia nak suruh show, okay, awak first cari dulu dia punya, the left hand side kena sama dengan right hand side. So left hand side must equals to right hand side. Okay, so first awak tahu A. So A adalah 3, negatif 1, 2, 1. Transpose bermaksud row jadi
column. Okay, so and then column, second row jadi second column. Okay, so simple. Sama juga awak cari untuk B. Okay, so B, ni warna ikut warna dia lah. Second row, second column. First row jadi first column. Okay, and then awak buktikan bermaksud awak cari dulu left hand side A plus B, and then awak cari right hand side A transpose plus B transpose. So awak cari A transpose plus B transpose. Alright, so awak akan perasan jawapannya sama. A transpose plus B transpose is 8114. So kalau A plus B transpose, yang ni kalau awak transposekan dia, awak akan dapat 8114, benda yang sama juga. So buat conclusion, dia adalah sama. Alright, so sama juga untuk yang darab. So untuk yang darab, saya nak ingatkan balik. Okay, so dekat sini dia menggunakan proses plus, minus and also multiplication. So awak kena ingat. Okay, so kalau dua matrices ditambahkan, awak kena tambah addition, awak kena mesti sama order. Kalau addition tak sama order, awak tak boleh tambahkan dua matrices tu. Right, so contoh kat sini 3 tambah 5. Okay, dia dah matrices 2 by 2, so awak boleh tambahkanlah tadi kan. Right, so cara nak tambah dia pula, 3 plus 5 equals to 8. Itu jawapan dia. So 2 plus minus 1 equals to 2. Okay, sama juga 1, negative 1 plus 2 you get 1, and then 1 plus 3 you get 4. Okay, so dia ikut pada position element tu. Okay, kalau dia first row first column, element first row first column tambah dengan element first row first column, dia mesti row dengan column yang sama. Tapi kalau kita tengok pada B, dia adalah multiplication. So bila multiplication, okay, looks at B, we look at B. So A, matrix A times matrix B. So first kita nak cari dulu sebab kita nak show kan. So awak buat je bracket macam ni. Dua bracket ni bermaksud ini adalah operasi darab. So salin balik matrix A, B, and then baru awak buat operation dia yang seterusnya. So macam mana kita nak darabkan? So, ingat alright. So untuk multiplication, first row darab dengan first column. Alright. And then first row darab dengan second column, dapatlah jawapan yang ni. So ini first row darab first column dapat 16. And then first row darab dengan second column dapat 3. Alright. Contohnya kat sini lah. So 3 darab 5. So 3 darab 5 tambah negatif 1 darab negatif 1 tambah negatif 1 dapatlah 16. Dan 3 darab 2. So datanglah yang ini. 3 darab 2 tambah negatif 1 darab 3. Negatif 1 darab 3 dapatlah 3. Sama juga ini 2 darab 5. Okay, so dah ambil macam ni. And then macam ni lagi, macam ni. So untuk the second one, kita akan ambil second row darab dengan first column, kita akan dapat 9. Second row darab dengan second column, kita akan dapat 7. So ini sebenarnya mengikut elemen dia. So ni A11, ini adalah A12. So ini adalah A21, this is A22. Okay, dia ikut dia punya tempat dia lah. So awak recap balik So untuk multiplication dengan addition. So untuk soalan ni dia nak kita prove. So awak cari left hand side dengan right hand side. So this is our left hand side. This is our left hand side. And then dia cari pula right hand side. Lepas tu dia tengok sama ke tak sama value dia. So kat sini left hand side dengan right hand side dia sama. Okay, so conclusion, dia adalah dua benda yang equation tu valid. Alright, sebab dapat matrices yang sama. Okay, so next, dia kata given that A is, yang ini adalah 3 by 3. Okay, find A transpose. Hence, prove that A is symmetric matrix. So, sini awak dah tahu tadi. Symmetric matrix adalah
matrix A mesti equals to dengan transpose dia. So awak kena cari transpose dia. Okay, to find transpose kita kena guna dua cara, adjoint ataupun properties. Tapi tu nanti yang ni awak boleh buat lepas awak dah belajar lah. So subtopik ni belum lagi. Okay, ni hanya nak proof lah. Alright, so we go to 7.1c, operation on matrices. Sebenarnya saya dah sentuh sikit tadi. Sini kita dah sentuh pasal plus and multiplication, subtraction and addition and multiplication kat test ni. So ini adalah operation dia. Alright. So first matrices ni kita boleh tambah atau tolak. Kita boleh tambahkan atau tolakkan dua matrices ataupun tiga matrices pun boleh dengan syarat. Okay. Ni saya buat warna biru. Addition or subtraction of two matrices with different orders is not defined. Syarat dia mesti sama. Kalau tidak, dia tak define. Dia apa maksud tak define? Contohnya, nanti awak tengok dekat dia punya ni contoh. Contoh first matrix A ni, A, B, C, D. Berapa matrix dia? 2 by 2. And then kita ada matrix B. Ini contoh F, G. Yeah, so ini adalah matrix 2 by 1. Alright, so sama tak order dia? Ini 2 by 2, 2 by 1. Tak sama kan? So A dengan B kita tak boleh tambahkan dia. Alright, kita tak boleh tambah sebab tambah atau tolak sebab tak sama order. Ingat ini adalah untuk plus or minus. Okay, addition or subtraction. Berbeza dengan multiplication. Yang tiga ni nanti kita tengok. Okay, so first thing ingat addition atau subtraction, syarat dia. Okay, syarat kena ingat order mesti sama. Must be the same for both matrix lah. Alright, kalau kita nak tambahkan. So skala means any number, nombor lah. Any number yang kita darabkan dengan matrix. Alright, so ini adalah properties dia. Awak boleh baca lah. Okay, so next skala ni maksudnya kita boleh darabkan constant dengan mana-mana matrix. Okay, contoh saya nak 1/4 darab dengan matrix A. So darab dengan 1/4 kat depan tu. So 1/4 A, 1/4 B, 1/4 C, 1/4 D. Itulah matrix baru dia. Tu maksudnya skala. Dia tak ada masalah sangat kalau untuk nombor tu. Number 3 ni. Alright. So number 3 ni kalau awak tengok, dia kata apa sini? Multiplication of two matrices. Macam saya dah cakap tadi. Okay. So sini dia kata the product of two matrices A, B is defined only when the number of column in A is equal number of row in B. Alright. Apakah maksudnya? Okay. So sebagai contoh, kalau awak tengok sini, kita ada matrix A and B. Alright, dia bagi kita ini adalah matrix A, ini adalah matrix B. Bila kita nak darabkan dua matrices ni, kita kena tengok dia punya row. Okay, row A ni, this is row, and this kita kena tengok column pada A. This is column, right? So this is column. Ni row times column, row times column. So untuk tengok dia boleh darab ke tidak, column bagi A dengan row bagi B mesti sama. Alright. So sini nak masuk dia. So contoh sini adalah N, yang B pun mesti N, row B. Okay. So awak tak boleh tukar switch position. Okay, multiplication untuk matrices ni penting untuk tengok siapa depan siapa belakang. Kalau A kat depan, maksud tengok column dia berapa value, and then kalau B kat belakang, tengok row bagi B. Kalau dia nombor yang sama, bermaksud kita boleh darabkan dia. Kalau dia tak sama, awak tak boleh darabkan dia. Itu ciri-ciri bagi multiplication of matrices lah. Dan macam nak tahu, kita condition dia mesti column A sama dengan row B. Tapi jawapan dia, order dia apa bagi matrix A, B ni? Order dia akan jadi yang ini, M darab P. Awak kena tengok yang depan ni pula. Apakah column row bagi A dan column bagi B. Itulah hasilnya. Alright. So kalau nak tahu nampak jelas, nanti saya tunjuk contoh. Lagi nampak lah. Alright. So
properties ni as usual terung tengok sendirilah. Okay. Penting semua properties ni, saya takkan nak pergi satu-satu. Boleh. So ini properties bagi multiplication. Okay, kita pergi pada example. Okay. Example ni penting sebab kita akan sentuh addition, subtraction and multiplication. So we go to example 3. So kat sini dia bagi kita 3 matrices A, B and C. Awak tulis dulu jenis dia punya order dia. So this is 2 by 2, 2 by 2. Ni, okay, galen berapa kali? 2 kali. So 2 by, angguk berapa kali sekali? 2 by 1. Alright, tulis order. Okay, tulis order tu penting. And then soalan nak A plus B, matrix A plus B, matrix A minus B, matrix A plus C. Alright, so A plus B, A minus B ni saya nak awak fahamkan balik. Jadi saya dah terang banyak kali kan. So 1 plus 4, 2 plus 3, 3 plus negative 5, 4 plus 6. Awak dapatlah jawapan bagi A. Kalau awak nak cari minus pula, so 1 minus 4 dapat negative 3, 2 minus 3 dapat negative 1, 3 minus 5 dapat 8, 4 minus 6 awak akan dapat negative 2. Okay, plus minus senang. So yang ini pula dia nak A plus C. Kenapa dia kata not defined? Kenapa dia kata not defined? Alright, A plus C is not defined sebab apa? Tengok pada order. Order A adalah 2 by 2. Order C adalah 2 by 1. Okay, ingat lagi tak syarat bagi addition atau subtraction? Order must be same. Alright, same. So sekarang dia tak sama. Jadi awak punya jawapan mestilah is not defined because matrix A and C have different orders. Okay. Dalam matematik penting untuk awak bagi conclusion dan juga explanation. Matematik ni bukan hanya macam okay, n equals apa dah habis jawapan. Tak Bila awak masuk pada fasa seterusnya, untuk bila awak belajar matematik ni, penting untuk ada proper mathematical punya ayat, alright, ataupun penulisan. Okay, bukan hanya kerangan dia ada penulisan, English dia ada essay. Okay, matematik pun ada caranya. So biasakan diri dengan proper mathematical writing, right? So penting untuk bagi tahu explanation apa buat, kenapa tak sama order. Okay, sebab kenapa dia tak define? Sebab dia tak sama order. Right, boleh So yang number 2 ni simple, saya tak nak pergi deep sangat. Okay, yang ini dia adalah dia bagi function matrix A and then so darab dengan constant negative 1 over 2. So awak darabkan macam biasa. So kat sini kalau awak perasan, negative 1 over 2 times matrix A, buat satu-satu. Okay, very specific. Awak jangan terus bagi jawapan daripada sini skip. Salah. Right, kita bukan salah, dia tak lengkap. Okay, bila kita nak belajar, buat cara kita belajar. Means kita tulis satu-satu. Macam bertatih nak berjalan, bukan daripada baring awak terus berlari. Alright, baring daripada awak merangkak terus berlari, tak ada. So awak tunjuk matrix A, substitute je. Right, so 2, negative 4, 8, 5, negative 6, 7 and then negative 1 over 2 times 2 dapat negative 1. Negative 1 over 2 times negative 4 dapat 2. Dan selesaikan matrices tu. Kalau dalam pecahan, biar dalam pecahan. Kau jangan tukar perpuluhan. Jangan tukar perpuluhan. Okay. Biasanya memang awak akan selalu dapat pecahan. Biar je dalam pecahan. Right. So C ni pun penting juga. Okay. Yang ni awak kena practice. Bila dia bagi dua matrix, tolong betulkan ini adalah matrix B. Alright. Bila dia beri awak satu matrix, contohnya dua matrix A and B, dia suruh calculate 2A minus 3B. First thing cari dulu, masuk dalam awak punjang kerja, 2 darab dengan matrix A, 3 darab dengan matrix B. Okay, lepas tu selesaikan macam biasa. Okay, boleh check balik contoh betul ke tidak. And then yang ni untuk number 4. Okay, number 4 ni penting sebab dia produk. Alright, so we go to one by one. So first thing bila awak dapat matrices, wajib tulis order. So this is berapa? Awak kena geleng berapa kali? Sekali. So 1 darab 3. Awak angguk 3 kali. So order dia 1 by 3. So this one order dia adalah awak kena geleng 3 kali. Angguk sekali. So 3 by 1.
So yang ini C, order dia adalah awak geleng 2 kali, angguk 3 kali. So 2/3. Itulah order dia. So dia kata find product AB, BA, BC. AB, ingat bila matrix multiplication dia punya column bagi first matrix kena sama dengan row bagi second matrix yang kita nak darabkan. So kalau nak senang, awak tulis kat sini, okay, AB, awak list out dulu dia punya matrix. So 2, 1, 3, salin je balik. Alright, and then B, negative 1, 0, 2, salin je balik. Okay, baru awak tulis dia punya order. So order dia sini adalah berapa? Yang ini. Ini adalah 1/3. So order yang ini adalah 3/1. Sorry, ni kita dah buat, kita cari kan. So 3/1. So sekarang awak kena perhatikan. Okay, ingat syarat dia kolom bagi A sama dengan row bagi B. So ini adalah kolom bagi A 3, row bagi B adalah 3. So bila sama, tick. Maksudnya awak boleh darabkan dia. And then apakah dia punya order bagi jawapan dia? Ambil row bagi A, kolom bagi B. So this is 1/1 adalah answer. Order bagi answer, awak darabkan dua matrix ni Order bagi A, B. Kalau tak percaya, tengok answer dia berapa? 4. So 1/1 punya order kan. Alright, so dia verify lah. So daripada situ awak tahu jawapan awak betul ke salah. Awak tengok combination dia. Okay, so kalau tengah ni sama, 3/3 bermaksud awak ni, this is, kalau ini sama, boleh lah. Alright, so kalau yang ini 3/3, awak boleh darab syarat dia. And then jawapan dia, tengok order yang belah belakang. Alright, so inner yang kuning, inner untuk tentukan boleh ke tidak darab, kena sama. Outer, kalau awak nak tengok jawapan dia punya order. So ini macam biasa, 2 darab negatif 1, tambah 1 darab kosong, tambah 3 darab negatif 2, dapatlah 4. Alright, so if you want to find BA, sama juga. BA dia akan jadi, okay, 3, 1, tulis order dia. Ini adalah 2, A matrix just 1, 3. So sama juga. Bila awak tengok kat sini, inner dia sama, 1, so awak boleh darabkan dua matrices ni. And then dia punya jawapan akan dapat dalam bentuk 3/3. Outer dia adalah ni. So awak check betul. Outer dia adalah 3/3 punya matrix. So ini macam biasa, negative 1 times dengan 2, 1, 3. Okay, untuk setiap tu. So kalau awak perasan, dia akan jadi macam ni. So dia akan jadi 2, 1, 3 ni akan jadi pada dia punya, ni adalah yang ni, 2, 1, 3. Okay, and then awak punya negative 1, 0, 2 ni, matrix B ni akan ada pada position yang sama. Alright, so itu cara dia, macam mana dia boleh dapat Okay, so BC tak boleh. Kenapa BC tak boleh? Okay, B adalah 3/1, C adalah 2/3. Tengok dalam dia, inner dia tak sama, jadi tak, not defined. Alright, so dia not defined. So tujuh yang jawapan BC is not defined because the number of column of B is not equal to number of row of C. Okay, to conclusion dia. Alright, so that's all for 7.1. Alright, so we cover, tengok balik, kita cover apa? We cover types of matrices, done. Transpose matrix, done. And operation on matrices, paling penting multiplication. Alright, and addition. Okay, so I want you to look at exercise 7.1. Okay, siapa yang tengok video ni tahulah. Exercise 7.1, buat semua all. 1, 2, 3, 4, 5. Do all exercise 7.1. Okay, nanti saya bagi tahu awak dia punya due date bagi chapter 7 punya homework.
Alright, that's all for this video part 1. See you at part 2. Thank you.